Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis di TradingView untuk menentukan penekah ke arah pergerakan market. So guys, hari ni ke manakah arah pergerakan market setelah market melakukan peningkatan yang drastik? So apakah akan berlaku pullback ataupun berlaku retracement? Itu yang kita tunggu maknanya. So nanti kita akan pergi ke chart, kita akan tengok expected di manakah retracement yang berlaku untuk kita masuk position buy. Okay guys, let's go, kita pergi ke coin market dulu untuk review market secara keseluruhan dengan apa yang dah berlaku. So dan kinilah coin market cap. So yang pertama macam biasa kita akan tengok dulu total market untuk pergerakan satu hari semalam, apa yang dah berlaku. Alright, so total market cap berada hampir ke 1.5 trilion. Kalau ikutkan dalam chart kita dalam 1.5 trilion. So inilah 1.47. Tim melakukan banyak pendekatan, untuk itu kita tengok kat sini hampir 5.64%. So bila market cap meningkat, harga coin meningkat lah. Dan volume sekian lama kita tak berada di atas 100 bilion. So volume kembali kepada 128 bilion, peningkatan 100%. Kita tengok peningkatan volume 100%, 100.1%, 101.42%. Tengok volume dominan terus melakukan peningkatan 47.4, untuk melakukan 1%. Ini bermaksud macam cakap seginya dominan BTC berada 50% ke atas, kita akan nampak peningkatan harga Bitcoin yang drastik lah. Sebab apa? Market cap meningkat, dominan meningkat, so BTC akan buat running up ke atas, meninggalkan altcoin yang lain. Altcoin lain pun akan melakukan peningkatan, tapi tak sedrastik yang kata Bitcoin lah. So tengok harga sekarang Bitcoin berada 36.9 sampai 37. So semalam harga tertinggi yang tu tengok di chart lah 40.5k. So almost 42. Sudah berlaku sikit retracement. So adakah ini short retracement ataupun yang retracement yang tu tunggu, nanti tu terangkan. So tengok 24 hours 7%, weekly hampir 20%, monthly 17%, yearly 26%. So untuk secara overall kita tengok semua hijau, semua dalam hijau. Sebab apa? Market cap meningkat, BTC meningkat. So macam ni cakap, untuk dalam market kita perlu support BTC. Bila BTC kukuh dalam market, altcoin lain pun akan stabil. So untuk Ethereum 2.2k, 2.8. So sebelum ni ada terangkan kita expected boleh sampai ke 3k. So adakah akan sampai 3k baru berlaku retracement? Sama juga Bitcoin, adakah sampai di 42 dulu akan berlaku retracement? So kita akan tunggu. Untuk Binance berada di atas $300 semalam paling tinggi tengok 328, hampir-hampir 330. So ini berlaku pengurangan kan, sebab apa? BTC pun berlaku pengurangan juga. Untuk Cardano harga tertinggi semalam tengok dalam 1.3. So berlaku peningkatan yang drastik juga daripada $1 to almost 30 sen peningkatan. So tengoklah kat mana retracement ni akan berlaku lagi kenaikan yang drastik. Untuk SP 0.6, Dogecoin 0.2. Tu untuk perkara 14. So mainly semuanya naik. So kawan-kawan yang penting harus tengok Solana ni tu tak dapat lagi $23 dia. Kalau dapat alhamdulillah tu akan buy, tapi Solana ni antara tu punya target juga, tapi tu tak ada lagi. Tu Matic $1. So belum sampai lagi target tu punya untuk 1k Matic ni. Tu tengoklah macam mana. Kalau ada rezeki ke bawah lagi tu akan grab. Itu tu tak dapat, tapi tu tak grab. Sebab apa? Tu expected untuk jatuh bawah lagi. So dah tak jatuh lah. So kata tak, bukan rezeki lah. Kalau grade itu boleh dapat dah sikit, tapi bukan rezeki ni tak dapat. So kita tunggu aja macam mana pergerakan market seterusnya. So guys, let's go, kita pergi ke coin di TradingView untuk melihat chart apa yang dah berlaku. Kita akan tengok di total market. So inilah total market. So kita tengok total market dah pun melaku rejection tu kita tahu. Kita dah break trend line ni. Ini yang kata ibarat boleh kata pattern bearish tu, dah pattern dah break pattern. So tapi ingat Zul masih, walaupun Zul bullish kan ni, tapi Zul lah bukan total bullish. Zul masih lagi dalam orang kata bullish tu, orang kata dalam 50-50 kan ni. Sebab apa? Kita boleh apa yang akan berlaku dalam market, boleh je market buat je ni. So sebabkan ini adalah pattern bearish. So pattern boleh buat ke atas, buat fake out, masuk balik ke dalam dan terus melakukan perjalanan ke bawah ke 1 trilion kita. So itu masih lagi boleh berlaku. Sebab ingat yang untuk majornya kita masih lagi dalam keadaan bearan, dalam bear market. Cuma sekarang kita ada petanda untuk buran. So untuk buran ni melakukan atas, kita perlu buat another higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Terus melakukan peningkatan untuk
untuk total market, dan dia akan menyebabkan harga coin akan naik. So untuk hari ni apa yang Zul expected akan berlaku, first kita perlu tunggu retracement. So kalau price melakukan retracement sekarang ke 0.6 punya Fibonacci, bad news lah. Bad news sebab apa? Price masuk balik dalam kawasan pattern. Ini expected akan fake out. Bila fake out, kita akan kembali balik ke kawasan bearish market atau bearish sentiment. So apa yang perlu price buat ialah di minor support tu ni, price perlu bound daripada sini untuk melakukan kenaikan at least almost ke atas ni. Kalau ikutkan dia punya price, almost kalau price target tu kat kawasan ni, right, dalam 1.8 juga price perlu berada naik ke atas ni 1.8 sebelum melakukan retracement. Kenapa? Macam ni kan kita nak elakkan fake out daripada pattern. So apa yang perlu sekarang, kalau tu tarik Fibonacci 0. Ni high low. So Fibonacci dia berada di kawasan ni. So ini bermakna price itu perlu jatuh kawasan ni. Bila jatuh kawasan ni, dah masuk balik kawasan pattern. Bila masuk ke pattern ni, kita akan jadi fake out. Bila fake out tu, price akan ikut balik kawasan pattern ni, ialah pattern bearish. So untuk itu apa yang perlu Bitcoin buat? Bitcoin perlu berada naik atas, kalau 1.8 tadi. So kita tengok sekarang yang ini akan berubah tempat, support akan menjadi lebih tinggi. So apa kita tengok support itu berada di atas trend line ni. So normal untuk price naik ke atas, kemudian berlaku retracement kembali ke atas ni. Mesti kita tak balik ke dalam pattern, tapi hanya kita balik ke kawasan ni. So yang ini baru kita buat high low, lower low, higher high, lower low yang cantik untuk buran, dan price akan melakukan peningkatan balik. So kita retracement ni kita tunggu sebenarnya. Sama juga di BTC ataupun altcoin lain pun, kita biar harga naik tinggi dulu, melepasi kawasan bearish dan kawasan bearish territory, biar kita selamat dulu di atas, kemudian biar retracement itu berlaku dalam kawasan bearish, dalam bullish. Sekiranya retracement itu berlaku dalam kawasan bearish, kita sentiment dalam market kembali negatif. So, yang itu kita tak nak je. Lepas tu cakap biarkan je price naik dulu, kita tunggu saja retracement akan sentiasa berlaku. So untuk retracement sekarang amat bahaya. So kita expected untuk total market sekarang ni berada di betul kawasan ni, kuasa support dan resistance, iaitu adalah kawasan resistance nak menjadi kawasan support, nak bereaksi. So expected untuk price itu bound dari kawasan ni. Untuk kita meneruskan lagi bullish kita perlu bound daripada sini untuk buat high high at least ke 1.8 untuk tengok kita punya storage pula, kita punya Fibonacci berada di atas trend line ini. So whatever price trend line ni very good untuk long term. Sekiranya price masuk balik dalam, back new lah untuk kita, baru price tu sentiment akan kembali. So ini boleh kita lah istiharkan, kalau price ni masuk dalam ni, kita boleh anggap ini sebagai bull trap. So tengok apa yang berlaku dalam market. Sebab tu jika masih hold lagi position, jangan buy panic. Jika tunggu aja, position buy tu sentiasa ada, cuma kita perlu tunggu betul-betul untuk good position untuk buy. So kita pergi ke dominan, tengok dominan apa yang berlaku. Dominan terus melakukan peningkatan yang drastik. So very good. Sebab apa? Sebelum ni tu ada cakap di weekly kita ada satu pattern. Right, weekly pattern ni, belum ni dah pattern okey. Pattern weekly ni kita tengok, kalau break ini adalah orang kata cerah untuk Bitcoin melakukan buran. So masih perlukan, kita masih ada kawasan ni, support ni. So price perlu berada di atas kawasan 50%. Bila berada di atas 50%, barulah kita expected untuk Bitcoin melakukan buran dan melakukan all time high baru untuk discovery all time high baru yang expected adalah 80k, 150k. So masih tunggu lagi, adakah ini akan berlaku reaction bawah. Sama juga dalam market, kau tengok macam mana total market tu, expected kau akan terus melakukan peningkatan. Untuk total market ni kita tengok untuk 4 hours. Untuk 4 hours kita dah break pattern, sama juga kita dah break pattern ni, pattern bullish. So untuk dia akan berada trend line. So ini akan menjadi trend line kita. Sekarang ni kita akan monitor trend line ni. So price perlu berada atas itu untuk melakukan terus peningkatan. Yang ni kita delete. Yang ni kita delete. So apa kita tengok adalah price melakukan peningkatan. So tengok price dah pun berlaku ini high yang baru. So expected price tu tak boleh break pada line ni. Sekiranya price break bawah ni, kita expected ada macam cakap lah di total market ni akan kembali bearish sentiment. So untuk melakukan bull perlu berada di atas trend line ni aja dan melakukan another higher high. Kemudian barulah expected 50 untuk break kawasan ni dan melakukan consolidation nanti untuk melakukan ke atas. So ini kita tunggu kan untuk kekuatan bearan berterusan.
So macam tengok, dominan ni tak masalah, naik atau turun tu BTC pun boleh naik. Cuma sekiranya dominan melakukan peningkatan, market melakukan peningkatan juga, kita akan expected BTC akan melakukan peningkatan yang drastik. Macam mana tengok dalam satu minggu ni dengan minggu lepas, kita tengok macam mana pergerakan market cap meningkat, dominan meningkat dan harga BTC meningkat. Sebab tu kita tengok harga BTC melakukan kenaikan yang drastik. Tapi sekiranya berlaku balik kenaikan market cap meningkat, dominan turun, kita akan anggap BTC akan probably akan slow peningkatannya, kemudian altcoin akan melakukan peningkatan yang drastik lah. Itu yang kita tengokkan apa yang berlaku dalam market. Sekarang lagu kita pergi ke dominan, ke Bitcoin. Kita tengok apa yang dah berlaku. So kita nak tengok daily ni. Kita tengok daily dah pun berlaku rejection yang besar kat atas ni. So macam you cakap, kita tengok price 40, tu punya ni hilang kat bawah ni. Okay, letak balik, kita ambil 28 lah paling low tu. Walaupun 30, kita ambil 28. So dia akan tukar color tu yang kita lock. So kita tengok sekarang price macam mana. So yang ni kita buang dulu, kita tak perlu monitor. So sekarang kita ada beberapa pattern yang untuk monitor. Sebelum ni untuk pattern ni, pattern ini. So price dah kembali ke atas. So expected ke dia akan respect. Sekarang kita ada channel pula. Kawasan ni, ingat kita ada kawasan ni pula. Tengok price betul-betul respect kawasan tu, adakah bounce balik. So macam cakap, price ni masih lagi dalam kawasan, walaupun price tu break pattern bullish ni, price tersangkut untuk another pattern bearish. So price tu belum break sampai ke 42 untuk main ke atas ni sebelum melakukan ke atas. Tapi tengok ada rejection yang besar untuk hari ni. So hari ni macam mana, adakah akan berlaku lagi? Masih potential untuk berlaku lagi. Ada pukul 8 nanti, ada candle untuk push atas. Sekiranya itu berlaku, itu baik untuk bullish. Tapi sekiranya price itu kembali balik ke bawah ini, kita akan expected untuk masuk balik di kawasan ni. Kita akan fake out dan pergi price itu akan jatuh bawah. So basically sekarang apa yang zoom monitor kan, ialah kita akan ni, kita akan delete yang ni. Kita akan delete yang ini, yang ini. So apa yang zoom monitor sekarang lah, zoom monitor yang ini. Akan besarkan sikit. So pattern ni ialah pattern channel. Pattern channel ni kita tengok adakah price tu perlu break ni. Break ni barulah kita akan ada positif. Dan bila break ni kita ada potential untuk break pattern bullish ni. So barulah tu akan betul-betul bullish. Maknanya sekarang ni masih lagi kita, walaupun bullish, tu masih lagi beware dengan bear trap. Apa pergerakan ni boleh saja melakukan pergerakan yang macam ini, kembali balik. Boleh je sampai balik ke 26 sekiranya gagal untuk break ke atas ni. So kita tengok macam juga, price masih lagi terangkat antara 42 dan 28. Price masih lagi boleh bermain bound kawasan ni. Sebelum ni kita pun dah berada kawasan ni 41 dengan harapan naik atas, tapi berlaku price break ke bawah dengan laju. So hari ni tengok, bila kita expected price tu jatuh ke bawah daripada 30 ada 28 ni, expected tu jatuh bawah, price apa yang buat? Whale dah buat melakukan pergerakan price yang ke atas. So ingat, ini pergerakan yang ini panjang ini, pergerakan ini bukan pergerakan biasa, ini pergerakan whale maknanya. Untuk kenaikan ni hanyalah masa 1 minggu je. Sebelum ni kita untuk dalam 2 minggu, sebulan kita berada ini, pergerakannya tak ada barang pergerakan whale. Inilah pergerakan whale lah. So apa yang kita expected kan, selalunya whale akan pump di price. Dan selalunya whale nak meneruskan perjalanan, dia akan pump lagi price untuk melakukan atas, untuk lebih buyer banyak masuk. So sekarang ni potential maknanya belum ada lagi betul-betul kata positif untuk buran. Bukan betul-betul lagi positif untuk kita berada di buran, maknanya kita masih lagi di bearan. Cuma price ini adalah price menunjukkan permulaan untuk buran. So macam cakap, masih belum lagi full bull. Untuk bull mode tu masih lagi beware untuk bear trap. So tengok apa yang berlaku. Sekiranya price tu dapat consolidation kat sini, buat pergerakan ini, atau buat pergerakan channel, ataupun orang kata price pattern bullish, expected dia akan melakukan bounce ke atas. So kita tengoklah macam mana, hanya monitor lagi. Macam cakap, jangan FOMO buy lagi. Kita boleh saja price itu gagal untuk berani, dah kembali balik ke 30, pembeli akan masuk 26. So jatuh balik ke 26, tu akan buy. Tu tak jamin price boleh buat apa saja. Apa yang tu monitor, apa yang tu nampak lah, price ni masih belum total bullish. So tu masih lagi expected untuk bull trap. So kita tengoklah macam mana rejection tu. Kita dah rejection besar ni, kita tengok untuk hari ni. Tu 4 hours. 4 hours tengok, kita pun dah berlaku rejection betul-betul di kawasan tailline yang dia cakap semalam. Tu macam cakap, price perlu berada di atas tailline ni, tailline kecil ni.
untuk melakukan peningkatan. So price meningkat malam, price boleh jatuh kawasan ni dan melakukan another high untuk break 42. So break itu very good. Apa kita break banyak trend line 42 dan bull trend line. So expected barulah kita akan tengok dan another correction untuk kita dapat. So sekiranya price itu jatuh ke bawah ni, kita akan expected price itu akan jatuh bawah. Dan apa yang kita tunggu, kita akan tunggu retestment. Kat sini pun kita akan boleh tunggu retestment untuk untuk Bitcoin. So expected untuk buy mode adalah di kawasan 33 ke 31 balik. So ini kalau kawasan buy, kita punya kawasan buy lah, bukan kita zone kawasan zone punya buy antara 33 ke 31k. Sebab apa? Sekarang untuk micro kita dah buat pergerakan higher low ke higher high. So bila higher high, kita perlukan pergerakan higher low untuk meneruskan perjalanan untuk buat ada higher high. Dan macam mana kita dapat higher high? So macam biasa Zul akan buat simple Fibonacci. So Zul expected untuk price itu melakukan pergerakan. So macam mana kita nak tahu conversion untuk jatuh bawah ni? Price itu kalau break trend line ni, kita akan expected untuk jatuh bawah. So macam tu juga Zul expected untuk RSI ni at least berada di atas 50. So sebenarnya berada di bawah 50 ataupun berada di oversold adalah lagi bagus. Sebab apa? Untuk price itu push ke atas adalah lebih tinggi. So sebenarnya price itu berada di kawasan oversold dan price ni berada di kawasan support ni, ini petanda Zul akan grab buy lah kat sini. Sebab apa? Bila dah ada berada di oversold, price tu akan pulihkan naik atas balik. Dan sebab kita higher low, price tu akan push naik lebih tinggi untuk break 42. Break 42 dan yang paling penting break trend line kita yang ini, which is buruan trend line. So kalau sini barulah tu akan full mode untuk buruan. Sekarang ni masih lagi beware, berhati-hati dengan bull trap. So apapun pergerakan adalah menarik untuk minggu ni, pergerakan hampir ke 40. Yang paling tinggi tengok 40.6. So kita tengok penyamatan pergerakan adakah berlaku peningkatan lagi. Zul expected, Zul harapkan dia akan berlaku lagi reaction atas ni dan melakukan naikkan at least sentuh 42. Tentu 42 barulah kita tengok macam mana pergerakan ni, adakah akan berlaku rejection atau breakout. Sekiranya maju rejection, kita expected untuk berlaku ke bawah, buat higher low, kemudian barulah dua hold play bila stock RSI dah berada di kawasan oversold kat sini, orang kata dah cooling down. Lain kita akan buat another push up untuk overbought dan price akan buat push up another untuk break lebih ke 42 untuk confirmation yang lebih, orang kata lebih 100%, orang kata confirmation yang lebih meyakinkan untuk buruan. So itu yang tu tunggukan. Untuk tu tunggu lagi, tu tak FOMO, biarkan. Kalau kita masuk dalam market, sebenarnya kita merisikokan duit kita. Tapi kalau duit tu berada dalam bank kita, itu duit kita boleh simpan untuk bila-bila masa kita boleh pakai. So sekiranya anda masuk dalam market, ingat masuk dalam market, duit anda tu terus berisiko untuk orang kata risiko lah dalam market, anda hilang atau profit ataupun loss. Sekiranya duit tu anda hold dalam bank anda, duit tu anda boleh pakai, duit tu anda boleh pakai bila-bila masa. So sekiranya jangan FOMO, relax dulu. Kita akan tunggu good position untuk buy. So sekarang ni apa yang kita buat, bagi Zul layan je yang mana-mana Zul masuk bawah ni dulu. Zul ada masuk itu paling itu 36, paling latest 31. Belum tu Zul ada masuk dekat ni 41 pun ada masuk tu. Zul expected untuk berlaku buruan. Zul masuk itu high position itu. Siapa ingat video tu, Zul masuk high position. Kemudian Zul masuk juga ke kawasan 37. So now ikutkan kat sini, semua ini dah untung yang Zul masukkan, kecuali yang 42 ke bawah, yang Zul buy antara 42 ke bawah ni, yang belum profit lah di kawasan 41k. Yang lain 36, 37, 31 semuanya dah melakukan profit. So next buy tu adalah di kawasan expected untuk yang ini. Probably Zul akan buy dalam banyak sikit, dalam 200 ataupun 300 dolar untuk long term. Sebab apa? Kalau jatuh price pun tak masalah. Sebab apa? Kawasan 30 ni orang kata dah diskaun yang banyak lah, 50% kejatuhan. So kena jatuh lagi 26, Zul akan grab more. So untuk Zul akan grab tu untuk sekarang expected untuk mood buruan. So expected akan jatuhkan ni, barulah Zul buy. Dan sekiranya berlaku kenaikan ke atas, kita akan tunggu another higher low, kemudian barulah kita buy. So now Zul hanya tunggu higher low. Lalu kita pergi ke coin lain juga sedikit. Zul nak tengok Ethereum dengan BNB sebenarnya. Ethereum sama juga, sama chart dia macam cakap. Kita ada sama di macam pattern di total market. Kita ada pattern bear pattern, dah break bear pattern ni
So price tu tak boleh kembali ke dalam ni, balik ke dalam ni kita akan jadi bootstrap. Bila bootstrap, price tu akan jatuh balik bawah. So price perlu bernaik terus ke atas at least sampai 24, 26 dan 2.8k. So barulah kita akan ada retestment. Sama juga price tu perlu push ke atas dulu sebelum laku retestment. Bila retestment tu kita akan nampak Fibonacci tu akan berada di kawasan atas, ada atas trendline. So yang ini kita akan nampak yang ni. So barulah orang kata retestment yang legit untuk kita ambil sebagai buy position untuk meneruskan melakukan peningkatan. So banyak cakap jangan FOMO lagi. Sebab apa? Price itu kalau ikutkan price yang utama sekarang ni, retestment dia adalah retestment, bad retestment, swing high to swing low. So support dia adalah berada di bawah ini. So bila berada di bawah ni, macam cakap, price itu maknanya kembali balik ke kawasan ke dalam kawasan pattern bearish. So expected price tu akan follow balik bearish ni sebelum melakukan dia punya orang kata dia punya pekerjaan, iaitu ini bearish pattern untuk 58 break ke bawah berbanding ke atas. So sebab tu cakap masih berhati-hati. So masih lagi berhati-hati untuk bootstrap. Sebab tu tak buat walaupun kenaikan dah tinggi maknanya. Daripada bayangkan daripada 28 turun ke 40. Zul tak buat sebarang pembelian. Kenapa? Sebab Zul berhati-hati dalam market. Biar pergerakan itu naik atas dulu. Kita ada confirmation betul-betul buran. Dan kita akan tengok retestment yang buran, barulah kita masuk buy. So sekarang masuk pun, walaupun kalau price tu masuk ke bawah ni, buat retestment tu takkan buy. Sebab apa? Inilah bad retestment. So kini melakukan atas, barulah tu akan buy balik dan tunggu retestment yang bullish. So sekarang ialah kalau kita buat retestment, kalau retestment yang bad atau retestment bad track, so price tu akan break support ni dan terus melakukan ke bawah. So macam juga berhati-hati dalam market tu, jangan FOMO. Sekiranya anda buat dollar cost average, yes, tak masalah, boleh anda buy. Itu anda masuk di kawasan ni, ada buy, kemudian sekarang price dah melakukan profit. Apa yang anda selalu buat selalunya, buat keluar modal, biarkan profit. So yang profit tu kita akan jadikan asset, yang modal tu kita akan tunggu net position untuk buy. So sama juga tu rasa dalam BNB. So tengok BNB apakah situasi dia. BNB pun sama juga. Okay, BNB bad lah. Kita tengok BNB bad. Kita tengok sebab apa, ini adalah pattern bearish symmetrical triangle untuk pattern to break ke bawah macam tu. Sebab tu sebelum ni tu ada target di BNB almost ke ni 1 point ini. Kita tengok untuk BNB price dah melakukan rejection balik ke dalam ini. So kita tengoklah, kita ada mana support ni, SP untuk ni dah bad macam untuk BNB. So adakah BNB ni adalah petanda-petanda untuk chart lain, Ethereum, Bitcoin. So tu tengok pattern BNB ni, beli kita akan masih ada bootstrap sebenarnya. So hati-hati lah market, jangan FOMO. Apa yang berlaku tengok untuk BNB dah melakukan pergerakan yang negatif. Sebab apa? Price kembali balik ke kawasan pattern bearish tu. Bercakap pattern bearish sekarang ni lah very strong bearish pattern. Sebab apa? Inilah continuous pattern untuk continuously pattern untuk symmetrical candle. Price dari atas akan bermain bawah dan untuk melakukan ke bawah lebih 60%. Tu ini pattern ni bukan pattern, jangan main-main pattern ni. Pattern ni very bearish maknanya. Dan pattern ni juga boleh jadi bullish sekiranya berada di tempatnya. Tu pattern ni berada di tempat bearish. So price dah pun masuk balik dalam ni, expected untuk price tu main bawah dan berlaku bawah. So kerana ini yang berlaku, kita akan kesanya BNB jatuh bawah. Apa yang selalunya akan jadi dalam market, selalunya total market akan jatuh, Bitcoin akan jatuh. So menyekap di BNB dan Ethereum, lain-lain semua chart masih lagi positif. Cuma di BNB kita ada slightly negatif. So apakah akan berlaku? Adakah hanya ini ada sebabkan hanya Binance aja negatif, atau akaun lain yang lain masih positif? So sama monitor. So bila tengok bila tengok chart BNB ni, so pagi ni slightly berkurangan sikit bullish tu, tapi masih bullish, tapi belum total bullish. So masih lagi dalam lamut bull trap. So kita tengoklah macam mana. Kita tengok, so ini dah melakukan rejection. Sekiranya price tu dapat balik naik ke atas, very good. Tapi sekiranya price tu terus melakukan ke bawah, kita expected total market akan jatuh, dan yang lain pun expected untuk melakukan bull trap. So kita tengoklah macam mana. So untuk Bitcoin sama juga. Untuk Bitcoin pun maknanya kita di dalam kawasan ni, channel maknanya dah berada di kawasan ni, gagal break. So expected di manakah dia akan, sekiranya dia akan berlaku bound naik ke atas, ya very good. Tapi apa yang expected apa yang tu nampak probably yang akan berlaku ialah price tu akan kembali balik untuk test trendline di bawah. So main dalam channel ni, macam cakap, price masih boleh lagi bermain dalam kawasan channel ini. So macam cakap, kita masih dalam kawasan bear,
cuma ada sedikit positive movement untuk bull. So masih belum bull run, kita expected untuk melakukan bear trade. Sebab apa, storage saya pun berada di atas, dah susah nak ke atas. Apa pun berlaku, kita hanya monitor. So hopefully jangan FOMO dalam market guys. Tunggu peluang buy tu sentiasa ada. Masa sekarang ni zone masih belum lagi full mood untuk bullish. So masih lagi dalam bearish market. Dalam bearish market cuma kita ada sedikit mood bullish untuk melakukan kata semua confirmation tu kita belum dapat betul-betul lagi untuk bull run. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video dan analisis daripada tu. So follow dia punya Facebook kat link di bawah untuk sembarang info terkini. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Like and subscribe. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.